Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة Birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bersama menyambut bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Maka sebelum daripada kita nak menyambut Ramadan, marilah sama-sama kita memahami beberapa kelebihan berpuasa, terutamanya pada bulan Ramadan. Sidang yang dikasihi, sungguhnya puasa adalah satu amalan yang paling afdal dan ibadat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala sebut tentang puasa dengan bunyinya Allah Subhanahu wa taala dia telah memfardukan ke atas semua umat dan semua manusia yang sebelum daripada kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa, iaitu puasa bulan Ramadan, seperti mana Tuhan memfardukan ke atas mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan sampainya tujuan, iaitu mudah-mudahan kamu tu dapat bertakwa. Alhamdulillah, tujuan Ramadan tidak lain tidak bukan hanya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita berpuasa semenjak daripada naiknya mentari sehingga terbenamnya matahari di petang hari, kita masa tu kita puasa. Ia tak sama dengan semaya, tak sama dengan solat. Solat tu 10 minit, 15 minit, 5 minit, kemudian sudah solat, sudahlah. Tetapi tak. Dalam bulan Ramadan ni, dalam puasa ni ada berlaku. Dalam puasa ni ada solat, ada sedekah, ada berzikir, ada mai kata baca Quran, ada istighfar, ada puasa. Saudara dikasihi, sebab itulah setengah-setengah demo dia buat katanya S10 S dalam bulan Ramadan. Apakah 10 S dalam bulan Ramadan? Mereka itu mengatakan S pertama iaitu siyam, kita berpuasa. S yang kedua sedekah, kita sedekah. S yang ketiga, saudara dikasihi, iaitu sabar, kita bersabar. S yang keempat iaitu sederhana. Mana kata
kita buat gapo tu kita buat sederhana. Makan very sederhana, apa saja very sederhana. Jangan kita boroh, terutama dalam makan ni. Sebab apa? Sebab bila datangnya Ramadan, kita tu balik ke nak boroh dari segi makan ni. Ya saudara dikasihi. Yang kelima, saudara dikasihi, iaitu senyum. Kita kena senyum. Kita kena senyum. Yang ke-6, kita kena sebar kebaikan. Yang ke-7, kita kena sahabat dengan Al-Quran. Kita kena sahabat dengan Al-Quran. Ya saudara dikasihi. Itu di antara dia mau letak katanya ada 8 SK atau 10 SK artinya amalan-amalan yang kita boleh tunaikan dalam bulan Ramadan. Itu di antara kelebihan puasa. Satunya Allah Subhanahu wa taala dia telah memfardukan ke atas umat-umat sebelum kita dah. Atau umat Nabi Musa alaihi salam. Allah SWT telah fardu ke atas mereka itu puasa. Sebab itulah mereka kata, mari di umat kita ni, dulu jadi puasa hari Ashura tu jadi wajib. Tapi sekarang lah ni tu, bila Tuhan memfardukan puasa Ramadan ni, maka puasa Ashura jadi satu amalan sunnah. Tapi puasa Ramadan menjadikan wajib situ. Itu antara kelebihan as-saum, kelebihan puasa. Kerana kenapakah puasa ni menjadi satu ibadat yang sangat besar? Saudara dikasihi. Kerana kita dapati bahawasanya dengan sebab kita duk puasa, ambil di matahari naik sehingga matahari jatuh, berapa jam situ tu? Bukan sehari kita puasa sampai ke sebulan. Di siang hari kita puasa, di malam hari kita qiyam. Pagi hari atau di siang hari kita siam, di malam hari kita qiyam. Mana tu ibadat tu penuh dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ya saudara dikasihi. Amalan ibadat lain Tuhan janji nak beri ganjaran sebanyak tu, sebanyak ni. Tetapi puasa Allah Subhanahu wa taala dia tidak menjadi hak atau tidak terhad dengan bilangan yang tentu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada orang yang puasa balasan dia dengan tidak kira. Sebab itulah kullu amal ibni Adam lahu. Tiap-tiap amalan anak Adam tu bagi dia, bagi manusia, mata boleh ke dia. Solat boleh manusia, boleh ke hamba, zakat boleh ke hamba, haji boleh ke hamba. Tapi apa yang kata siam ni, puasa ni tak. Nabi kata fa innahu li, dalam hadis kursi. Maka puasa tu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku nak balas diri bagi orang yang puasa. Oleh itu puasa ni apa yang kata diberikan pahala orang puasa dengan tidak dikira. Sebab itulah yang kata ini satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dan sahih kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Ini hadis panjang tapi
makna dia tu meliputi kelebihan puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kursi, dia kata kullu amal ibni adam lahu. Tiap-tiap amalan anak Adam bagi anak Adam. Illa siyam, malaikat siyam saja, puasa saja. Fa innahu li, maka puasa tu bagi aku. Tuhan kata. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang nak balas dengannya. Wasiyamu junnah, puasa itu adalah junnah. Puasa adalah satu pagar, satu teher, satu tabir, satu dinding. Puasa ni boleh sekat kita. Memanglah bila kita kelih. Bila kita puasa, kita tak gamuk nak kecek karuk-maruk. Bila kita puasa, kita tak gamuk nak tengok karuk-maruk. Bila kita puasa, kita tak berani nak makan, tak berani nak minum, tak berani nak kecek bahan, tak berani nak tengok benda tak molek, tak berani nak dengar benda tak molek. Jadi duk sekat kita. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila seorang kamu berpuasa, berpuasa tu fala yarfuth, janganlah dia buat rafath. Rafath makna kata janganlah dia tu bersetubuh dengan isterinya. Wala yasqab, janganlah dia tu bergaduh, bermarah, kata berkelahi. Nampak tu? Fa in sabbahu ahadun, jika ada salah seorang kata ke dia, sumpah dia, au qatalahu, atau nak berkelahi dengan dia, maka hendaklah dia berkata falyaqul inni imru'un sha'imun, hendaklah dia kata kepada demo tu, sungguhnya aku ni seorang puasa. Maka aku seolah tak aku tak selawai, tak sewak gapo, tak seduk balah duk gapo, aku puasa hari ni. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi diri Muhammad digenggamnya, la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min ar-rihi, atau min rihil miski. Sungguhnya bauan mulut orang yang berpuasa, atyabu 'inda Allah, lebih harum, lebih sedap di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil miski, daripada bauan minyak wangi, minyak bau al-misk. Lisaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu dua kesukaan. Kesukaan bila yafrahuhuma, yang dia seronok dengan masa tu bagi orang puasa tu. Pertamanya idza aftara fariha, bila dia buka puasa maka dia seronok dan dia gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha, dan apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok, dia pun fariha, dia pun seronok juga, suka juga. Wa fi riwayah, ada satu riwayat lagi, kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dan dalam riwayat Muslim, tiap-tiap amalan anak Adam digandakan. Al-hasanatu 10 amthaliha. Al-hasanah, satu perbuatan, satu amalan yang baik, 10 amthaliha, diganda kepada 10, ila 700, dhi'fun, sampai kepada 70, 700 ganda. Kita waksa boleh 10 sampai kepada 700. Tiap-tiap amalan tu, amalan anak ada tu digandakan, daban dan saudara dikasihi. Maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis kursi, dia kata illa shaum, malaikat puasa saja. Fa innahu li, maka puasa tu bagi aku. Wa ana ajzi bih, dan aku nak balas sendiri, nak balas puasa tu. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hamba ku meninggalkan syahwatnya, tak tidur dengan isteri, dan tidak tinggal makan ni dengan sebab aku. Ni kita dapati kelebihan apa ni? Kelebihan orang yang puasa. Jadi di sinilah Allah Subhanahu wa taala dia
Kata puasa ni dia nak bagi sendiri pahala. Amalan lain tak apa. Puasa ni tak. Sebab apa? Sebab kerana mulianya puasa ni. Kerana seorang yang puasa tu seorang yang kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang puasa tu seorang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pian nak kata apa kita nak seorang. Kita duduk dalam bilik boleh kita nak makan. Kita duduk tempat ada orang boleh kita nak makan, tapi kita takut pada Allah, duduk muraqabatullah. Nampak tu? Boleh dia nak buat haram, dia nak gapo, tapi tak. Benar tu benar diharam oleh Allah, maka dia tak ada buat. Tak ada makan, tak ada gotu, tak ada gini. Apa dia tahu kata? Anna rabbahu muttali'un alaih. Bahawasanya Tuhan dia tu selalu duk tengok pada dia. Maka dia tinggallah benar-benar haram tu untuk Allah. Bukan dia tinggal makan kerana pak dia, kerana mak dia tak. Dia tinggal makan kerana siapa? Kerana Allah perintah. Kata suruh tinggal makan. Dan dia takut kalau dia deraka pada Allah, nanti dia tu akan diseksa, akan dibalas. Dan dia juga berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala syukur pada dia. Nampak tu? Sebab itulah yada'u syahwatahu. Seorang hamba ni dia puasa dengan dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, tinggalnya makannya dia. Min ajli, kerana aku. Ni puasa kelebih. Puasa ni bukan mudah-mudah. Ya saudara dikasih. Maka di sini kita dapati juga faedah Allah Subhanahu Wa Taala, faedah hadis ni tu nak tunjuk kata di hari kiamat esok pun serupa juga. Allah Subhanahu Wa Taala dia apa? Dia tu benda lain tu dia suruh pada seorang hamba tu buat sendiri. Nampak tu? Seperti mana berkatanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, "Idza kana yaumul qiyamah yuhasibu Allah azza wa jalla 'abdahu wa yuaddi ma 'alayhi min al-madhalim min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa as-sawm fayatahammalu Allah azza wa jalla ma baqiya 'alayhi min al-madhalim wa yudkhiluhu bis-sawmi al-jannata." Makna apa sini? Rawahul Baihaqi. Apabila berlakunya hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala dia tu kira hamba dia. Yang hisab hamba dia. Nampak tu? Lepas tu dia suruh hamba dia tu tunai apa semua yang dia telah lakukan dalam dunia. Benar-benar yang menjadikan mazalim. Dia suruh tunai habis. Apa saja. Sehingga semaya, sedekah, zakat, lain-lain lagi. Maka tidak tinggal malaikat ke? Malaikat puasa. Maka bila ada puasa, tinggal puasa rasa ni, galai habirah. Clear habirah tapi puasa ni. Puasa sini tu maka Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata, Allah Taala dia tanggung sendiri. Dia cara sendiri ni. Allah Taala dia tu dia mengata dia gi pit banci clear sendiri. Kalau sakut dengan puasa ni. Kemudian wa yudkhiluhu bis-sawmil jannah. Tuhan masukkan dia tu dengan sebab dia puasa tu masuk ke apa? Masuk dalam syurga. Saudara dikasihi. Maka itu yang mana kita tengok satu mengata pahaman daripada faedah daripada hadis tadi. Kata ana ajzi bih. Faedah yang kedua iaitu yang mana Allah SWT kata ana ajzi bih, aku nak balas diri. Maka buku balas ni buku beri ganjaran ni dia nisbah pada diri dia sendiri. Kerana apa? Kerana tiap-tiap amalan hak dibuat oleh hamba, amalan lain yang dibuat oleh hamba tu digandakan dengan bilangan. Satu amalan boleh 10 ganda. Sampai 700 ganda. Ila adhafin kathirah. Jadi tahu aku 1, 2, 3, 4, 10. Kadang-kadang boleh 700, boleh 900, boleh 500, boleh apa tahu. Semaya gapo tu. Tetapi bila puasa ni tak. Puasa ni Allah SWT kata aku nak balas diri. Tak tahu berapa. Tak tahu bila ingin. Bila Tuhan balas diri, tak ada apa.
Mana tahu Tuhan kata, hak ni aku nak buat sendiri. Aku nak buat sendiri. Bila Tuhan tak kira bila ingin, sebagai tokai kita lah. Tokai kita tak apa. Hak ni, demo ni kau cara sendiri. Hak budak-budak tak ni tu, orang lain tu tak apa. Wi leka ke, wi kangen ke, fai banci ke, kira. Tapi hak ni aku kira sendiri. Dia tokai kira sendiri, sudah dah. Ya nak wi kereta ke, nak wi umur ke, nak wi bonah banyak ke, nak wi jalan tapat tet ke, nak wi mas toko ke, dia nak wi sendiri. Hak ni tokai dunia. Apatah lagi kalau kalau Allah Subhanahu wa taala yang paling kata akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Dia Tuhan nak wi ni tak ada kira bi ghairi hisab. Ya, saudara dikasihi. Lagi pula kita dapati dalam puasa ni, sebab apa Tuhan nak wi sendiri? Sebab apa? Sebab dalam puasa ni berhimpunnya sabar dengan berbagai jenis dia. Satunya dengan sebab kita puasa ni, jadi puasa, jadi sabar di atas taat. Kita sabar dalam kita dalam kita tunaikan kewajipan kita selaku seorang hamba. Kita sabar. Maksud dia kena sabar semaya. Sabar di semaya qiyamul lail tarawih. Sabar dalam kita di qiyamul lail tahajud. Sabar dalam kita puasa, kita berdoa. Sabar dalam kita duk berzikir. Sabar dalam kita duk keluar duit. Sabar dalam kita duk duk puasa, duk berzikir, duk baca Quran. Yang kedua pula, sabrun ala maharimillah. Kita sabar di atas apa? Di atas perkara yang Tuhan larang. Kadang-kadang benda tu halal. Seperti bini kita halal, tapi bawa mari masa ni haram, tak boleh. Maka kita sabar. Makan ni lah tujuan. Halal, tetapi dengan sebab masa ni tak boleh makan. Nampak tu? Dan lagi-lagi lah. Banyak lagi. Hak Tuhan mengharamkan, maka kita sabar, tak nak buat. Wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Dan sabar di atas qada dan qadar Allah yang sangat pedih. Seperti lapar ni. Sakit lapar, gerung dalam perut kita. Dagu pedih tekak lah, sakit tekak lah, teler rasa pedih lah. Lemah, tak orok, lemah. Ini panggil tak qada Allah ni. Maka sabar atas taat. Sabar tinggal maksiat. Sabar dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang sangat, dia kata sangat pedih. Lapar lah, dahaga lah, tubuh lemah lah, diri pun tak erok lah. Maka berhimpun padanya jenis sabar yang bertiga tu. Di situlah seorang panggil tak, seorang yang puasa dia dapat tahqiq, dapat menyampaikan, dapat campai. Panggil tak? Dapat panggil kata dia tu boleh ke apa? Boleh. As-sabirin, gelar as-sabirin. Betullah Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia memberi ganjaran, memberi balasan kepada orang yang sabar dengan tidak dikira, tidak dihitung banyak doa saudara dikasihi. Yang ketiga kita dapat daripada hadis tadi, bahawa saum, puasa itu junnah. Apa junnah? Puasa itu adalah satu tabir. Puasa itu adalah satu dinding. Puasa itu adalah satu sekat teh daripada lagwi, daripada benda-benda lara, benda sia-sia, warrafath. Dan benda-benda dan rafah ni seperti apa yang kata, iaitu jima' dan lain-lainnya. Sebab tu Rasulullah kata, wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan apabila seorang kamu berpuasa, maka janganlah dia tu rafath, iaitu bersetubuh,
wala yaskhab, jangan dia tu lara dan membuat perkara sia-sia. Dan begitu juga puasa tu dapat teher kita, sekak kita daripada apa? Daripada puasa tu dapat sekak kita daripada iaitu daripada api neraka. Imam Ahmad telah sebut dalam musnad dia daripada Jabir ibn Abdullah bahawa Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar, rawahu Ahmad wa hasanahu al-Albani. Puasa itu junnah, adalah satu sekat teh. Yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Seorang itu dapat melindungi diri dengan puasa tu daripada api neraka. Kelebihan dia. Siapa puasa, dia dapat apa? Siapa puasa, dia dapat selamat, dapat jadi dinding daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat pula kelebihan orang yang berpuasa ni, bahwasanya bauan mulut orang puasa ni lebih sedap, lebih harum di sisi Allah. Boleh di sisi manusia ni puasa tak molek, dah puasa tak sedap, puasa busung. Engko dah kita tubik angin, tubik bau sebab kita nak makan apa, perut kosong. Dalam perut kita ni semar, kalau kita boleh tengok dalam perut kita ni, Allah aci boleh kita nak make tak luar. Dalam perut kita ni segala benda semar-semar, lepas tu ia duk puruh, duk kisah, duk pusing, duk main kata duk pulah, duk gapo tu nak jadi makanan kita tu, dia duk perah tu, hak tak molek jadi gapo? Jadi panggil kata jadi najas atau jadi benda najis. Tubik melalui dubur kita ke, melalui kemaluan kita ke. Lepas tu hak molek tu jadi rain, jadi kekuatan, jadi bateri untuk tubuh kita. Anak yang kata bauan orang yang puasa tu sedap, lebih harum di sisi Allah daripada bauan semerbak kasturi lagi. Ni makna kata ni lah Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang puasa. Kata sangat besarnya puasa, sangat mulianya puasa di sisi Allah. Mana tu walaupun di sisi manusia tu orang tak perkenal mana, tak suka mana. Setengah-setengah orang bila tak makan gapo yang bau busuk tu ada mulut dia, kena duk gapo, kena duk semua mulut, kena duk gapo. Tapi di sisi Allah ni tak. Sebab apa? Sebab ia timbul daripada mana? Daripada taat dan ibadat. Moga kita dak puasa, kita dak taat, kita dak ibadat, maka Tuhan tu beri pahala. Tuhan tu buat dah mana tak? Beri baik kata kemuliaan, beri hargalah pada benda tu sebab kita buat jadi ibadat pada pihak pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima pula, bagi orang puasa tu dia ada dua masa yang dia boleh suka, dia boleh gembira. Pertama kali ketika mana? Ketika dia tu buka puasa. Senang kita duk lapar tadi. Teruk lapar, lalu perut lah, duk berok, lemah, mumah, lemah, tak orok. Berkat nak buka puasa ada orang nak marah? Ada. Ada orang duka cita dekat buka puasa? Tak ada. Pakak senyum belakang, tak boleh makan. Duk dapat ide, pakak duk dah tunggu orang best, serenok kau tu. Tengok kesayang senyum, tengok tak ada orang catung, tak ada orang muka nak marah, tak ada orang baik kata akhlak tak molek kau tu, bang kata pakak serenok belaka lah. Situ tu. Itulah bang kata farhatun inda fitri, ya suka kau tu. Saudara dikasihi. Lepas tu yang kedua pula farhatun inda liqa'i rabbih. Dia suka ketika mana? Ketika dia tu nak boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dalam dunia ni dia puasa, dia serenok tu kau dia buka puasa. Lepas tu kalau dia mati esok pula, dia serenok pula boleh jumpa dengan Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang janji kata nak wi pahala sendiri. Jadi kita puasa untuk dia lillahi taala. Saja aku puasa bulan Ramadan.
besok hari. Kerana biar? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, nampak masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Kita akhir ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.